Seremban. Sebelum ni pernah datang beberapa kali. Selepas saya full time lah, masa tu baru full time. Sebelum saya full time saya tak sempat datang dekat sini. Even nak datang PJ33 punya office pun tak sempat kan. So bila full time baru kita sempat datang lah. And saya kenal jugalah beberapa ejen yang senior kan, and manager. Okay, so saya mulakan dengan yang dihormati agency manager Cik Nazrul. Beri tepuk sikit kan. Right. Barisan unit manager. Right, Cik Rahman. Okay, Cikgu TG dan juga Coach Ashraf. Right. Barisan LMTs. Dan juga tak lupa juga kepada barisan IT dan rakan seperjuangan yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right. Saya nak check energy level sikit saya tak suka cakap perkataan test sebab saya tak nak cuba, saya nak buat terus. Saya nak check energy level. Apa khabar ahli Serak Seremban? Baik, sangat baik, amat baik, luar biasa. Alhamdulillah. Apa khabar ahli Serak Seremban? Baik, sangat baik, amat baik, luar biasa. Terbaik. Apa khabar ahli Serak Seremban? Baik, sangat baik, amat baik, luar biasa. Alhamdulillah, amin. Okay, energi terbaik. Okay, beri kita tepukan sekali. Okay, sama juga macam yalah, bila kita diri sendiri kan, kita kena ingat diri sendiri mewakili agensi juga. Diri kita sendiri mewakili keluarga kita kan. Diri kita sendiri mewakili siapa saja dekat dalam sekeliling kita. Kita jangan mengharapkan energi orang lain. Betul tak? Siapa nak bagi kita semangat kalau bukan diri kita sendiri? Orang lain boleh bagi semangat, saya boleh bagi semangat dekat korang, tapi sampai bila saya berada kat sini? Manager boleh bagi semangat motivasi dekat semua orang, tapi sampai bila diorang nak ada dengan kita? Sampai bila? Setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, lepas tu kan? Kita nak sustain dekat dalam bisnes ni sampai bila? Lama, betul tak? Kita nak buat bisnes ni lama. Tapi sebab tu kita kena cari satu sumber energi, motivasi, inspirasi daripada mana? Daripada diri, daripada dalam diri kita sendiri. Cari jalan untuk kita macam mana nak keluarkan semangat tu. Sebab tu kalau saya tengok memang bagus tapi kalau macam kalau kita diri sendiri tak semangat kan. Sebab tu saya sengaja cakap apa khabar ahli Serak, saya cakap biasa je, betul tak kan. Jawapan memang semangat, tapi bila saya keluarkan tenaga, saya keluarkan semangat, kita jawab pun lagi seronok, betul tak? Terasa lagi macam bestnya kan. Kita pun nak support juga, betul tak? So kita kena start daripada kita. Jangan tunggu orang lain tu semangat baru aku nak semangat. Macam tu. Boleh? Right. So saya mulakan. Alhamdulillah, saya sebagai seorang LMT Spirit di PJ33. Right. Saya perkenalkan diri dulu. Saya berasal lahir daripada Tapah, Perak. Ada orang Tapah tak? Ada orang Perak tak kat sini? Ada bang? Apa dia mana-mana? Okey, right. Tapi tak sama kampung lah kan. Tak apa. Saya lahir di Tapah, tapi saya dibesarkan di Ceras dan juga di Ampang, Selangor. Okey. Tinggal di Kampung Ceras Baru, rumah mak ayah dengan ayah saya. Saya anak pertama daripada 5 orang adik-beradik, semua lelaki. Sudah berkahwin dan mempunyai 2 orang cahaya mata. Right? Anak perempuan 5 tahun, anak lelaki 3 tahun. Saya belajar di sekolah dekat Ceras dan juga Ampang, dan melanjutkan pembelajaran di UiTM Shah Alam dalam bidang perubatan. Kemudian pada umur 24 tahun saya mula bekerja di Hospital Queen Elizabeth di Sabah, Kota Kinabalu, Sabah, selama 3 tahun. Selepas itu saya naik pangkat menjadi medical officer di Hospital Ampang. Total selama 5 tahun. Right? Sebelum saya resign pada tahun lepas, April 2019. Okay, so baru setahun lebih. Okay, boleh tak bagi tepukan sikit untuk saya? Sebab bagi saya ia adalah keputusan yang amat besar. Saya percaya sama juga dengan korang semua kat sini kan. Adakah sini semua full time? Ada tak yang masih lagi part time? Masih ada lagi yang part time, betul? Sama juga macam saya ialah
korang yang dulu, korang yang sekarang. Saya dulu ialah korang yang sekarang. Kan, saya dulu memang mengambil keputusan yang sangat berat, yang sangat besar. My first step yang very big. Kan, rasa macam, wih, macam mana lah aku nak full time ni, betul tak? Semua orang pernah rasa macam ni, betul tak? Kan, macam mana lah aku nak tukar kerja daripada apa yang aku kerja sekarang dekat government, makan gaji tiap-tiap bulan dapat duit, tiba-tiba nak buat bisnes yang start daripada zero. So, alhamdulillah keputusan terbesar tersebut telah saya buat. Dan alhamdulillah, kalau tidak disebabkan keputusan itu, saya masih lagi belum jaya, tapi tak akan berada dekat mana saya berada sekarang. Right? So that's it. Saya perkenalkan dulu sebelum saya mula. Inilah introducer saya, Puan Nur Afika, ya, code agent OTF 0001. Beliau adalah agent kepada anak saya. Beliau adalah kawan kepada isteri saya. So saya tak kenal lah, memang stranger. Tapi sebab kawan isteri saya, dan saya buat insurans untuk anak saya. Kalau tengok kat sini, saya sign medical card. Masa tu tak pakai iPad lagi kan, tahun 2014, 2015 macam tu. Lepas tu alhamdulillah, semenjak tahu apa itu insurans, saya membuat keputusan untuk mencari bisnes sampingan. Kan, sebab masa tu kalau cerita lah, panjang cerita dia kan. Dulu saya kerja kat hospital. Dr. Imran pun ada kan. Dr. Imran kerja di hospital government lagi sekarang. So dah full time lah. Okay, tahniah. Tahniah. So just nak kongsi lah cerita apa yang saya dengan sebagai seorang doktor di hospital government. Kan, serba sedikit lah, bukan senang. And saya faham, saya rasa semua orang faham macam mana tugas kita orang dekat hospital. Kerja office hour dan ada juga on call. Saya kerja di Jabatan Medical, kan, Jabatan Perubatan Am. On call lebih kurang 2 kali ataupun 1 kali seminggu. So setiap minggu mesti ada on call. On call 33 jam. Kalau macam contoh kalau on call hari Isnin, maksudnya saya masuk kerja pukul 8 pagi hari Isnin, saya habis kerja pukul 5 petang hari Selasa. So itulah on call 33 jam. And apa yang saya buat sebelum saya resign ialah lepas habis on call, contohnya lepas habis pukul 5 petang tu, orang lain balik rumah, saya masuk buat locum. Locum tu ialah buat part time dekat klinik private dekat luar. So tambah lagi pukul 5 sampai pukul 8 sampai pukul 11 macam tu. So total dekat 40 jam. Itulah saya sebelum ni, seorang yang sangat kira kuat bekerja demi nak mencari sesuatu rezeki untuk isteri dengan anak-anak. Sebab apa? Bagi saya memang tak cukup lah sebelum ini. Kerja sebagai seorang makan gaji, kita mempunyai impian yang besar, betul? Setuju, semua orang pun ada impian yang besar, right? Tapi kita, apa yang kita nak, apa yang kita boleh buat, kan? Adakah kita boleh minta lebih, nak mengharapkan government bagi lagi, nak mengharapkan semua orang bagi lebih kat kita? Benda tu kita boleh kawal ke tak? Tak boleh kawal, betul. Tapi apa yang kita boleh kawal? Diri kita, sekeliling kita punya action terhadap sekeliling kita, bukan sekeliling kita terhadap kita, kan? So itulah saya sentiasa mencari jalan, sentiasa mencari peluang. And alhamdulillah, daripada buat insurans, saya rasa inilah bisnes yang terbaik. Sebab sebelum buat insurans pun saya mencari. Saya ada buat macam-macam bisnes juga, alright? Tapi saya stick, walaupun saya rasa banyak lagi peluang yang saya boleh dapat easy money. Tiap-tiap bulan boleh gunakan title, kan, title doktor untuk dapatkan macam-macam lagi bisnes. Tapi saya percaya bisnes inilah bisnes yang terbaik. Bisnes inilah yang boleh membuatkan kita semua, bukan saya saja, semua boleh pergi lebih jauh. Alright? Okay, inilah gambar mentor-mentor saya, ya. Kalau kita tengok arwah, kita punya founder Haji Osman bin Syahrom, Haji Rosli, Allahyarham Haji Rosli pun kira mentor saya juga, walaupun saya tak pernah berjumpa dengan dia, tapi ramai orang bercerita tentang dia punya kejayaan, dia punya tips, dia punya inspirasi. Okay? Dan juga Haji Fazli bin Mano dan kawan-kawan saya yang lain lah, right? So kita dalam bisnes ni, dalam bisnes insurans ni, dalam bisnes takaful ni, kita kena cari siapa mentor kita.
kita kena tahu siapa mentor kita. Kita kena ada siapa mentor kita. And saya faham semua dekat sini memang dah ada mentor, memang dah ada introducer kan. Kebanyakannya introducer, leader kan, kawan-kawan kita ialah mentor kita, betul? Tapi saya nak nasihatkan sebab sekarang ni kira kita dilahirkan dalam zaman yang terlalu banyak information, zaman yang terlampau banyak ilmu. Dekat luar sana ada ramai lagi, betul tak? Orang-orang yang dah berjaya. Dekat luar sana ada ramai lagi jutawan-jutawan. Dekat luar sana ada ramai lagi orang yang betul-betul hebat, kan? So kita yang di mana dalam bisnes ni, kita nak mencari orang-orang yang hebat, orang yang baik kan, orang yang bagus. Kita akan, kalau kita tak pandai filter, kalau kita tak pandai prioritize, kalau kita tak pandai fokus, kita akan serabut. Orang ni bagus, orang ni bagus, orang ni bagus, semua kita ambil, kan? Bukan benda tu tak bagus, tapi macam mana kita filter. So sebab tu kita kena ada mentor yang memang betul-betul dekat dalam industri ini. Jangan pening-pening kepala fikir banyak sangat mentor kat luar sana. Bukan nak kata orang dekat luar tak bagus. Saya tak kata orang kat luar tak bagus. Orang kat luar pun ada yang berjaya juga. Tapi kita ni kena pandai filter supaya kita tak pening. So agensi Al-Ishraq Seremban sendiri pun dah ada ramai mentor, ada ramai orang yang berjaya, betul tak? So apa kata, kita memang dah spend time kat sini, kita dah participate dengan agency meeting kat sini, kita dah participate dengan semua event dekat dalam agensi ni. So kita fokuskan dengan apa yang ada dekat sini. Kita kena fokus, spend time, habiskan masa dengan mentor-mentor kita dekat sini. Boleh? Kita ada ramai orang-orang yang hebat. Sebab tu bila saya, kan semalam saya buat talk dekat PJ33 kan, tapi saya rasa hari ni saya lagi berdebar. Sebab apa saya rasa, walaupun agensi dekat Seremban ni tak sebesar dekat PJ benar soalan, walaupun tak sebesar dekat PJ, tapi korang ni mempunyai leader-leader yang hebat. Bagi tepukan gemuruh sikit kepada leader-leader. Sebab saya tengok dalam ranking pun rapat-rapat, betul tak? Rapat-rapat. Maksudnya saling berganding bahu, saling bantu-membantu, saling kejar-mengejar. Itu yang kita nak sebenarnya. Sebab apa? Kita boleh tengok ramai ejen yang memang produce tinggi, produce banyak, kan? Tapi agensi dia, kat dalam agensi macam mana gap dia dengan ejen-ejen yang lain. Tapi kita dekat Al-Ishraq, especially dekat Al-Ishraq Seremban ni, saya tengok semua memang rapat-rapat. Maksudnya korang punya teamwork tu memang the best. Okay? Tapi apa yang kita nak buat ialah kita nak kena produce lagi dan lagi. Sebab tu kita kena push lagi, saling membantu antara satu sama lain. Alright? Okay? Sebab tu saya cakap kan, kalau macam tipulah kalau saya, walaupun pengalaman tu adalah banyak sangat, tapi setiap kali kalau saya nak datang naik kereta pentas kan, tipu kalau saya tak ada rasa berdebar, betul tak? Kan? Even kalau macam leader-leader juga, setiap kali kalau macam nak bagi speech, betul tak? Kalau dah banyak kali buat kan, ada tak macam dah tak rasa takut langsung? Tak ada. Setiap kali pun mesti akan ada rasa, akan ada rasa cemas, akan ada rasa berdebar-debar, kan? Tapi apa yang saya buat? Apa yang saya buat? Adakah saya fokus dekat rasa takut tu? Adakah saya fokus dekat rasa cemas tu? Adakah saya, kalau macam takut, okey tak naklah, saya keluar, saya senyapkan, buka pintu, turun bawah. Adakah itu yang saya buat? Tak, betul tak? Kan? Tapi apa saya buat? Saya fight rasa takut tu. Saya lawan. Sebab apa? Saya tahu ejen-ejen kat sini semua memang nak mencari sesuatu, nak mencari energi, nak mencari jalan untuk kita dapat sama-sama dapat energi supaya kita boleh produce lagi dan lagi. So sebab itu saya fight, kan? Saya tak nak, sebabkan saya rasa takut, saya tak nak buat. So apa yang saya buat ialah tak apa, takut, buat je kan. So lama-lama kita terbiasa. Sebab itu sama juga macam kita, setiap hari kita berniaga, kita jumpa orang kan. Memang ada masa kita rasa up, ada masa kita rasa down. Tapi kalau kita down kan,
Kalau kita down dan terus down, kalau kita tak fight rasa tu, apa yang kita akan dapat? Apa yang kita akan dapat? Kita tak akan dapat apa-apa. Betul? Ada tak ejen yang tak pernah rasa down? Tak ada. Ada tak ejen yang tak pernah langsung hari-hari rasa semangat? Tak ada kan? Tak pernah. Even kalau tengok semua top producer, sebenarnya diorang lah yang paling banyak sekali rasa down. Sebab apa? Diorang yang paling ramai jumpa orang, diorang yang paling ramai banyak call, paling banyak buat appointment. So lagi banyak kita jumpa orang, lagi banyak kita set appointment, lagi banyaklah kita akan handle objection, lagi banyak kita akan handle rejection. Tapi kalau tak disebabkan ramai orang yang reject kita tu, kalau kita tak hadap, adakah kita akan jumpa orang-orang yang nak buat insurance? Adakah kita akan jumpa orang-orang yang nak berurusan dengan kita? Tak, kita tak akan jumpa. Kalau contoh dekat dalam semak kan, dekat dalam semak tu, kita tahu ada orang bagi tahu dekat dalam semak tu ada duit, ada berlian kan, ada harta yang sangat berharga. Kita tahu, tapi dekat dalam semak tu kita tak tahu kat mana kan. Adakah kita akan cakap tak naklah buat sebab malas nak kena selat-selat semak? Adakah kita akan macam tu? Ni tanya diri masing-masing kan. Ataupun kita ialah jenis yang okey, aku tahu dekat dalam ni memang ada benda yang berharga, so nak tak nak aku tak tahu kat mana. Nak tak nak aku kena hadap juga, kena selak sampai kita jumpa, dan kita akan dapat. Betul tak? So kita tahu kalau ada satu benda yang berharga dekat situ, kita akan hadap juga. Kita akan hadap juga semak-semak ni. Sama juga macam dalam bisnes kita. Kita tak tahu siapa yang nak akan buat bisnes dengan kita. Kita tak tahu pun siapa yang akan ambil medical card dengan kita. Ada ramai orang dekat sekeliling kita. Tapi kalau ramai orang reject, itu adalah semak-semak yang kita kena selak. Okay? Kalau tak, kita tak akan jumpa orang yang betul-betul nak buat. Okay? Alright? Okay, so inilah tema untuk bulan ni, betul? Boleh tak saya nak test lagi sekali energy? Alright? Kita check energy level lah. Alisra Seremban. Alhamdulillah, terbaik. Bagi tepukan. Okay. Alright. So sekarang ni kita dah masuk bulan 9. Kita punya quarter 3 dah nak habis. Kita dah nak masuk quarter 4. Okay. Agak-agak lah dengan kita punya performance sekarang. Banyak lagi tak yang kita kena buat? Banyak lagi tak yang kita kena buat? Even saya berbincang juga dengan agency manager Alisra di Cawangan HQ. Diorang cakap selalunya final sprint kita buat bila? Quarter 4, betul. Maksudnya masuk bulan 10, 1 bulan 10 baru kita nak discuss pasal final sprint. Tapi even Haji Osman pun sendiri cakap final sprint ialah sekarang. Final sprint ialah sekarang. And final sprint bukan saja dibuat untuk agency manager saja, tapi untuk semua orang. So kita kena tanya balik diri kita sendiri, dalam diri kita sendiri, berapa sekarang yang aku dah buat is okay. Walau berapa pun TPC kita sekarang is okay. Walaupun 20,000 ke, walaupun 30,000 ke, 50,000 ke, 70,000 ke, benda tu dah lepas. Okay? Kalau kita terlampau fokus dekat result, memang kita takkan boleh pergi jauh. Sebab apa kita akan rasa down. Sebab percayalah, saya bagi contoh lah. Even macam ejen dekat PJ33, kalau kena Atika Hazwan ni top well planner champion nationwide, masa bulan 11 pun dia punya production baru 100,000 lebih. Tapi macam mana dengan hanya 1 bulan dia dapat menamatkan tahun 2019
dengan TPC sebanyak 459,000. Okey? Adakah disebabkan 100,000 tu dia tidak mahu mencapai Star Club? Kalau dia fokus dekat situ, memang dia tak akan dapat apa yang dia nak. Kita juga ada agent Prudential juga, tapi di agensi lain. Saya cerita sebab kita ambil yang baik, kan? Kita ambil yang baik. Tahun lepas 2019 bulan 6 masa puasa, bulan 5 bulan 6 macam tu, production beliau baru 35,000 plus minus bulan 6, bulan 5 bulan 6. Tapi beliau dapat menamatkan tahun 2019 dengan MDRT. Maksudnya dia punya FYP tu dah lebih 417,000 kalau tak salah saya. Dengan production TPC sebanyak 300,000 lebih. Daripada bulan 6 35,000 TPC. So nampak dekat dalam bisnes ni kita akan berjaya bergantung kepada macam mana kita punya mindset, cara kita berfikir. Right? Sebab tu orang memang tak bagus untuk kita start slow. Kalau boleh kita nak kena ada momentum daripada awal tahun lagi. Okay, tapi sekarang dah bulan 9, apa yang lepas yang dah terjadi, dah terjadilah. Jangan fikir, jangan banyak sangat fikir benda yang dah lepas yang kita tak nak kawal dah. Tapi sekarang berapa? 6 hari bulan 9 tahun 2020 ni, seterusnya apa kita punya action, apa kita punya aktiviti, apa kita punya plan yang akan menentukan sama ada kita still boleh lagi make it, boleh lagi buat. Alright? Boleh So alright, kita start, even kita kena rancang. Kita kena rancang. Kalau kita nak berjaya, kalau kita nak capai kita punya target, kita kena plan and strategize. So kalau untuk kita dapat Star Club kan, kita boleh check actually dekat Pro Info Plus. Saya rasa learning activity pun ada ajar kan, macam kita nak check race setiap hari, macam kita nak check kita punya takaful net setiap hari. Yang ini Pro Info Plus, kita boleh check agensi punya ranking dan juga kita punya target macam mana. So kalau buka dekat tepi tu ada tulis contest. Dekat contest tu ada tulis my profile, and tekan dekat my profile tu dia akan keluar Prudential Wealth Planner lagi berapa banyak, Executive Wealth Planner lagi berapa target yang dah capai, Senior Wealth Planner dan juga Premier Wealth Planner. Alright? Okay? Okay, saya nak cerita satu kisah lah. Kira macam saya cakap kan, saya pun pernah ada rasa down bila kita buat bisnes kan, bila kita hari-hari menghadap klien, prospek kan, kita call, kita ajak jumpa, tapi semua tak nak, betul tak? Cancel lah, last minute cancel appointment. So apa yang terjadi ialah kita rasa macam susahnya nak buat bisnes ni, betul tak? Tapi macam mana kita fikir balik macam kita nak bangkit balik. So pada satu hari tu, lepas saya punya appointment cancel, doktor tak nak jumpa dengan saya sebab ada hal dan sebagainya. So apa yang saya buat ialah saya tengah bawa kereta, lepas tu saya berhenti sekejap dekat tepi jalan kan. Lepas tu saya tak buat apa pun, just menghirup udara segar kan. Lepas tu jalan pandang bawah, pandang tepi longkang kan. Lepas tu saya ternampak semut. Semut dia ada banyak-banyak lah. Dia ada kawan-kawan dia ramai, ada banyak. Apa semut tu buat? Agak-agak apa semut tu buat? Dia berjalan, betul tak? Kan? Okey, semut tu dia berjalan dengan dia punya kawan-kawan dia lah, banyak kan. So tapi semut tu dia tak ada ambil apa-apa tau. Dia tak ada angkat daun ke, dia tak ada angkat gula ke, dia tak ada angkat apa-apa makanan pun tak ada. Tak ada apa-apa pun, tak ada makanan apa semua tak ada. Okey? So saya terfikir, semut ni walaupun tak ada apa pun dekat atas badan dia masa tu, tapi apa yang dia buat? Dia terus bergerak, dia terus berjalan, dia terus pergi ke mana yang semua dalam satu sistem tu pergi kan. Macam highway lah saya tengok kan. Ini saya nampak lah kan. So dah macam kerja tak ada, maksudnya production tak ada, dia tak ada bawa makanan, tak ada bawa apa, tapi apa yang dia buat, dia teruskan berjalan. Betul tak? Ada tak nampak, pernah tak nampak semut tu dia diam je? Jarang lah kan. Kalau ada pun semut tu dah mati, betul tak?
Kan? So semua ni macam mana Allah ciptakan dia punya sifat, walau tak ada apa pun, walaupun dia tak dapat rezeki pada hari itu, tapi dia terus dan terus berjalan, terus dan terus buat aktiviti dia. Dia terus fokus dekat dia punya aktiviti, action dia, behavior dia. Adakah dia macam mengharapkan, oh tak ada makanan tak naklah buat kerja? Tak ada, kan? So betapa hebatnya Allah menciptakan satu makhluk sesimpel ini yang sangat kecil, kan? Tapi bagaimana dia boleh percaya dengan dia punya behavior dia, dengan dia punya action dia, Allah setiap akan bagi rezeki kat dia juga. Betul tak? Tapi saya nak mengajak semua orang dekat sini untuk kita sama-sama rasa bersyukur. Sebab apa? Allah dah ciptakan siapa makhluk yang paling hebat sekali? Manusia. Allah menjadikan kita manusia sebagai makhluk paling hebat sekali, berbanding dengan semut tadi, berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Agak-agak kenapa? Sebab kita mempunyai akal. Saya dengar tadi orang cakap, kan, sebab kita mempunyai akal. Betul. Tapi bagi saya, kenapa manusia ni diciptakan sebagai makhluk yang paling hebat sekali? Adalah kerana kita mempunyai rasa nafsu dan juga rasa malas. Allah titipkan satu sifat dekat manusia, iaitu nafsu. Kita ada rasa malas, kita ada rasa mengantuk, kita ada rasa berat, kita ada rasa penat, kita ada rasa kecewa. Yang ini yang Allah tak letak dekat makhluk yang lain, kecuali kita manusia. Contoh macam malaikat, kan? Malaikat memang rajin dan memang akan patuh dan taat kepada perintah Allah. Betul tak? Kan? So sebab tu makhluk lain pun memang pelik. Kenapa manusia ini ialah makhluk yang terbaik ciptaan Allah? Agak-agak sebab apa? Manusia ni menjadi makhluk yang terbaik bila kita berjaya lawan rasa-rasa tersebut. Sebab kenapa? Kalau Allah bagi sifat tu dekat makhluk lain pun belum tentu boleh lawan. Tapi kita sebagai manusia setiap hari berhadapan dengan perasaan-perasaan ini, dan kita saja yang boleh lawan. Kita saja yang boleh bangkit daripada perasaan-perasaan ini. So sebab itu kita ialah makhluk yang sebenarnya paling hebat sekiranya kita dapat melawan semua masalah-masalah ini. Okey? Sebab itu dalam bisnes ni kita kena buat betul-betul. Dalam bisnes ni, kalau kita perasan top producer, kan, diorang produce banyak, kan, diorang produce case tinggi, case size, volume pun banyak, production pun tinggi. Adakah top producer tidak mempunyai sifat-sifat ini? Tak ada, kan? Ada, kan? Maksudnya diorang pun ada juga. Diorang pun bangun pagi-pagi mengantuk juga. Diorang pun kalau dah penat, rasa penat juga, kan? Kalau kena appointment cancel, diorang rasa down juga. Kalau dah buat banyak, diorang rasa malas juga. Benda tu ada dekat setiap orang, dekat top producer, dekat bukan top producer. Tapi apa beza dia? Ialah action and reaction dia terhadap apa yang dia rasa tu. Macam mana kita lawan setiap hari. Sebab tu orang yang berjaya ialah orang yang konsisten. Tiap-tiap hari lawan. Mengantuk, fight. Malas, bangun. Kadang-kadang benda ni yang menyebabkan kita rasa tak nampak tau. Kita rasa macam benda tu bukan masalah. Contohlah kalau macam kita tengah tunggu appointment, orang tu tak datang lagi, kan. So kita pun tunggu je lah dalam kereta, kan. Kereta pula sekarang tengah kereta dah sedap, kan, kereta BMW contoh, kan. So aircon, kan, dengan seat yang selesa. Lepas tu tunggu klien tak sampai-sampai. Lepas tu dah sekali klien cancel, tak nak jumpa, kan.
So kita pun okay lah, tunggu jap kereta apa semua kan. Kita rasa benda tu normal, kita tunggu. Tapi sebenarnya makin lama makin drag, makin lama makin drag. Sebab sebenarnya sikit-sikit sebenarnya perasaan malas tu ada dekat diri kita masa tu. Tapi orang yang berjaya adalah orang yang dapat detect benda tu awal and dapat terus bagi action. Terus tak boleh ni. Ini dah macam malas ni, walaupun tak nampak malas. Tak boleh, aku nak kena stop, keluar kereta, pergi jumpa orang. Faham tak? Benda macam ni yang ramai orang susah nak detect. So beza orang berjaya dengan orang tak berjaya ialah dia sentiasa fight rasa malas dia. Dia sentiasa fight apa yang dia rasa tak bagus. Dia sentiasa perjuangkan apa yang betul, dia fight. Jangan layan, jangan biarkan benda tu menghanyutkan diri kita. Boleh semua? Boleh. Alright, terbaik. Okay, Ni saya ada satu video nak share, tak panjang pun. Boleh minta PIT tolong play. Apa ya? Tak apa. Everything changes, the economy changes, relationship changes, we change mentally and emotionally and physically. And so this is why when you hear the word change, there's a mental block. You cannot change because you have equated change with pain. You step out of one relationship to another and you feel pain. You leave one neighborhood to another and you feel pain. Change is an invitation to the future. If I can change, I can have my emotion. See change as transformation. See change as evolution. See change as necessary. See change as critical. See change as inevitable. And the more and more you start to see that change is not pain, you're going to see transformation. Your history is not your destiny. Okay. Boleh faham semua? Change. Macam mana kita kena berubah? Berubah daripada tak baik kepada baik, daripada tak bagus kepada bagus. As simple as dalam bisnes kita, macam mana dengan kita punya vital behavior? Apa yang kita dah buat sebelum ni? Dah cukup ke kita jumpa, kita cari 30 prospek setiap hari? Dah cukup ke kita setkan 3 ke 5 appointment setiap hari? Dah cukup ke kita buat 5 solid presentation setiap hari? Kalau kita benda yang basic, as simple as basic as vital behavior pun kita masih lagi terkapai-kapai, jangan bermimpi untuk mendapatkan impian yang besar. Ya? Ada tak boleh video pun boleh kan? Tak ada masalah. Alright? Tak apa. So ingat saya cakap macam mana kita nak kena jaga kita punya vital behavior. Macam mana kita nak kena dapatkan, as simple as vital behavior, macam mana kita nak kena make it perfect. Jangan cerita pasal impian yang besar. Kalau benda basic macam vital behavior pun kita tak boleh settlekan lagi. Sebab result akan datang dengan kita punya behavior. Fokuskan dengan apa yang kita buat setiap hari, bukan fokuskan dekat result. Okay? Kalau tengok semua top producer, kalau tengok semua orang yang dah berjaya, dia bukan buat kerja sebab dia nak dapat result, tapi dia nak buat kerja, dia fokuskan dekat apa yang dia buat setiap hari, and result akan datang dengan sendirinya. Okay? And sekarang pun dah bulan 9, 10, 11, 12. Lama lagi ke tak lama? Tak lama dah. Dah tak lama. Awak ni dah tak lama. It's not a good thing. Kita kena lagi cepat, kita kena lagi laju, kita kena buat apa yang kita boleh buat. Kita kena fokuskan apa yang kita boleh dengan kapasiti yang kita ada. Cari jalan. Macam mana kita nak jumpa orang setiap hari?
Bukan hanya dengan buat call, oh tak nak lah, letak. Buat 30 call, 50 call, 100 call, tak nak letak. Lepas tu kita down. Kerja bukan macam tu. Cara saya bukan macam tu. Apa yang saya buat ialah whatever it takes. Kalau kita buat call setiap hari, memang orang takkan nak jumpa kita. Jangan buat jangan cari satu jalan saja. So apa yang saya buat adalah, bila kita tak ada appointment, bila appointment cancel, kita pergi jumpa siapa saja yang kita nak jumpa. Kalau langsung tak ada orang nak jumpa, saya duduk dekat kedai, saya duduk seorang-seorang. Mata saya perhati je siapa yang makan, siapa yang tak makan, siapa yang apa. Kan, orang datang minta makanan, kita bagi. Nak makan boleh, saya tak bagi duit, orang nak order, saya bayarkan. Kan, lepas tu bagi business card dekat semua orang. Orang tak nak jumpa kita, betul tak? Kita jumpa orang. And kalau kita buat setiap hari macam ni, saya buat setiap hari dekat, contohlah dekat kedai tu, orang kat kedai tu akan nampak. Sebab orang yang pergi ialah orang yang sama je, betul tak? Kita pun dah kenal sebab kita hari-hari buat benda yang sama kan. Lama-lama owner kedai pun akan nampak kita. Bila kita bagi business card kat semua orang, orang akan tahu apa kerja kita, apa yang kita buat, appointment kita buat kat situ. Sebab itu apa yang saya buat, cara macam ni, dekat mana-mana pun kita boleh dapat klien. Sebab itu kebanyakan kes saya tahun lepas, saya start club pun dengan, memang dekat Hospital Ampang, tapi kebanyakan juga adalah owner kedai makan. Sebab setiap kali appointment cancel, setiap kali orang tak nak jumpa saya akan cari satu kedai yang saya boleh close. Bukan tujuan saya nak close kedai itu dulu, tak. Tapi saya duduk, saya buat kerja saya call orang, saya tegur semua orang kat situ, sampai orang dah familiar dengan tugas kita dekat situ. Lama-lama dia pun tanya, kau buat apa ni? Tolong buatkan untuk aku sekali. That's why banyak owner kedai makan yang saya dah berjaya close, Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kita sentiasa cari jalan. Jangan tunggu orang call, saya nak jumpa encik lah. Jangan tunggu benda macam tu, memang susah. Kita kena cari jalan. Penat dah jumpa, tak jumpa orang kan, masuk waktu solat, pergi masjid. Dekat masjid, kalau macam ada orang yang datang tunggu azan, kita bagi business card. Bagi business card. Solat, lepas salam, orang lain semua keluar, saya masuk beli imam, bagi business card. Sebab tu imam masjid-masjid pun kita boleh close juga. Nampak tak dekat sini? Macam mana kita cari jalan? Memang basic tu 30 nombor call. Tapi kita kena nampak yang 31 hari tu kita kena jumpa 30 orang, walau apa cara sekalipun. Jumpa call numbers ke, jumpa kawan ke, jumpa clients ke, jumpa referrals ke, jumpa strangers ke, sesiapa saja. Tak kisah, asalkan hari-hari tu kita dipenuhkan dengan jumpa orang dan set appointment. And dalam 30 orang yang kita nak jumpa tu, at least satu hari tu kena ada 3 solid presentation. Saya panggil solid presentation sebab apa? Banyak kita selit-selit, betul tak? Kita sembang-sembang kita selit. Itu saya tak kira. Saya sendiri tak kira sebagai presentation. Solid presentation maksudnya dia dah, kita bagi awareness, okey, macam mana dengan saya punya plan baru saya kira sebagai solid presentation. So macam ni kita nak dapatkan solid presentation tu, dengan kita kena jumpa lagi ramai orang lah. Jumpa dan terus jumpa. That's why saya tengok even dekat PJ sendiri pun ramai ejen yang tak tahu macam mana saya nak jumpa orang. Orang tak nak jumpa dengan saya. Kita kena cari jalan. Macam saya sendiri pun, walaupun bekas doktor, tapi ingat senang ke saya nak masuk hospital? Mungkin saya boleh masuk Hospital Ampang sebab saya staff kat situ. Tapi kalau saya mengharapkan Hospital Ampang saja, saya takkan start club. And saya pergi ke Abisina, saya pergi ke Hospital UM, saya pergi ke SUKM, saya pergi ke Pantai Ampang, saya pergi ke Pantai Bangsa, saya pergi ke Ustaz Tawakal. Semua hospital saya pergi. And adakah saya dapat privilege dekat semua hospital tu? Tak. Saya dihalau juga, saya dimarah juga, saya tak dipandang juga. Tapi adakah itu saya menjadikan sebagai alasan untuk saya tak berjaya? Tak. Saya pernah dapat seorang prospek tu, saya tutup pintu, Assalamualaikum, saya Khalif daripada Prudential, nak cerita sikit pasal income protection. Minta maaf, saya langsung tak berjaya pasal insurance. Dia cakap macam tu dengan saya. Dia adalah konsultan, doktor pakar dekat private hospital, tapi jawapan dia ialah, saya tak percaya insurance. Bagi saya, bagi korang kelakar tak?
Pelik lah, betul tak? Sebab apa? Klien ni semua guna insurans untuk bayar duit untuk buat rawatan dengan dia. Nampak tak? Ada juga alasan timbul macam tu. Maksud apa? Dia objek lah, dia sebenarnya tak nak jumpa, betul tak? Tapi dia bagi alasan yang macam tu. So kita, kalau kita nak fikir, peliknya alasan yang kau bagi ni, kan? Kita boleh rasa macam-macam. Kita boleh rasa macam menyampah, kita boleh rasa macam tak naklah pergi hospital ni dah, kan? Tapi adakah saya fokus dekat situ? Tak, saya cari jalan. Baru-baru ni saya jatuh tangga, saya berlari, saya terjatuh tangga and 2 jari kaki saya patah. Pakai simen lah. Masuk hospital, jumpa doktor pakar. So daripada situ, sambil-sambil terus saya tanya doktor tu, doktor dah buat insurans ke belum? Oh, saya sebenarnya tak pernah buat apa-apa insurans pun. Nampak tak? Dekat hospital yang dulu halau saya, tapi sekarang ni 2 orang doktor tu dah jadi klien saya. Sebab apa? Kita sentiasa cari jalan. Kalau tak boleh masuk, kita nak kena patah kaki dulu baru boleh masuk, baru nak bagi masa kat kita. Tapi bukan saya nak mengajak semua untuk jadi pesakit. Tak. Saya bagi contoh lagi satu. Saya referkan pesakit dekat doktor. Yang ini bukan doktor pun boleh buat. Kalau ada saudara mara kita, kalau ada kawan-kawan kita, kalau ada klien kita, kau ada tak doktor yang recommended? Cakap je ada. Doktor apa pun saya percaya kat sini pun doktor, kan? Ada juga yang isteri doktor, betul tak? Kita boleh tanya kemudian. Macam saya, cousin saya ada masalah hidung. Saya cakap, meh aku bawa kau jumpa doktor ENT, kan? Kalau sebab saya dah kenal, kan? Tapi kalau yang tak kenal pun boleh cari kat mana-mana. Kita boleh Google, kita boleh tengok dekat dalam website hospital ada nama doktor. So sebab sebelum ni saya pergi dekat hospital tersebut, memang banyak kali saya DA, memang diorang tak nak bagi masa pun untuk saya present. Tapi bila saya bagi business, saya bagi passion, saya bagi pesakit dekat doktor tersebut, ya Allah, thank you so much Khalif, I appreciate so much. Nanti boleh tak minggu depan nak jumpa? Nampak tak? Dia punya perspektif dekat kita dah lain. Dia bagi ruang dekat kita untuk jumpa kita. So kita ada opportunity, peluang untuk present dekat dia. Nampak tak macam mana kita cari jalan? Kalau buat cara biasa yang ejen buat macam saya buat dulu, memang saya sendiri doktor pun kena halau. Tapi kita tahu diorang ni memerlukan pesakit, diorang memerlukan patient. Sebab macam kita juga, patient memang bayar diorang 100%. Diorang dapat income daripada pesakit. So kalau ada siapa saja family kita yang sakit, okay, walaupun aku tak kenal pun doktor ENT, aku kenal doktor tulang je ramai, tak apalah aku cari kat dalam ni. Oh, dekat hospital ni ada seorang. Apa yang saya buat, saya bukan suruh dia set appointment sendiri. Saya pergi hospital tu, saya jumpa dalam masa 30 saat je, saya sendiri face to face. Doktor, boleh tak saya nak refer satu patient? Ada seorang ni, saya punya saudara nak jumpa doktor. Saya referkan sebab saya tengok doktor lain semua macam doktor lah yang paling baik, doktor lah yang paling saya rasa boleh dipercayai. Nampak tak? Kita tak kenal pun dia. Tapi kalau saya sebagai doktor, ada ejen insurans datang bagi kes dekat kita, bagi referral dekat kita, sonok tak? And then next time dia punya perspektif dekat ejen insurans tu lain berbanding dengan orang yang datang ketuk pintu. Ini cara saya lah. Nampak tak dekat sini? So next time bila saya nak datang lagi, ada masalah tak rasanya? Tak ada. Sebab dia dah tahu, ejen insurans ni yang bagi, yang dulu yang referkan satu kes kat kita. So next time mesti akan refer lagi, betul tak? Betul tak? Kan? So tak apalah, nak masuk lah. Boleh minum, boleh lepak-lepak kejap. So dia dah tahu, dia dah allocatekan masa tu kat kita. Dia dah prioritaskan kita ni. So saya berpeluang untuk present next time. Kita boleh masuk lagi. Bos, boleh tak saya nak cerita sikit? Apa dia? Maksudnya dah ada masa. Kalau tak, macam mana saya nak masuk? And saya apply dekat semua tempat. Dan saya akan pastikan setiap satu department, ENT ke, orto ke, sakit puan ke, medical ke, gastro ke, ada banyaklah department dekat banyak hospital. At least satu department kita akan baik dengan satu doktor tu melalui cara macam ni. Kalau ada orang accident, okey, doktor ni akan nak bagi. Faham Ini walaupun saya doktor, tapi saya dah ajar ejen-ejen saya juga yang lain yang bukan doktor pun buat benda-benda macam ni. Maksudnya apa? Kita cari cara, kita cari jalan. Macam mana kita nak masuk, macam mana kita nak bagi orang tu selesa dengan kita. Ini cara saya. Boleh tak?
Maksudnya apa? Walaupun bukan dekat hospital, contoh macam dekat universiti ke, siapa yang ada background education kan, siapa yang ada background business ke, mana-mana korang punya industri tu, try to tap, cari cara jalan macam mana nak masuk. Daripada situ kita boleh grow. Okay, gunakan kita punya capacity. Saya punya strength dekat sini, lain orang lain strength dia. And jangan fokus dekat weakness, ya? Kita ada 1000 kekurangan, kita ada 1 kelebihan, kita fokuskan dekat kelebihan kita. Boleh ya? Alright. Okay, Alhamdulillah. Kalau tengok gambar kan, gambar sebelum ni, ini tahun pertama saya masa part-time. Pergi kelas AFT pun pakai slipper ya, dengan rambut-rambutnya. Tapi Alhamdulillah, berkat kesabaran, berkat konsistensi, walaupun saya masih baru lagi dalam bidang ni, tak sampai 3 tahun, masih lagi baru setahun lebih saya full time, tapi kita follow je leader kita. Korang semua dekat Alisat Seremban ni, saya percaya dah ada leaders yang sangat baik, barisan LMTs yang sangat baik, ya, agency manager yang sangat baik, yang terbaik, yang memang tengok dekat dalam top ranking national pun dah ada. Maksudnya apa? Memang bagus. So jangan sia-siakan apa yang korang dah ada kat Alisat Seremban ni. Masa saya bagi sharing dekat Penang sangat baru, and tak ada manager yang base kat situ pun. Bila saya masuk, saya nampak macam banyak sangat benda yang perlu disupport. Tapi dekat sini sangat strong. Walaupun tak seramai dekat PJ33, tapi jangan sia-siakan apa yang korang ada kat sini. Just follow your introducer, just follow your manager, ikut cara dorang. InsyaAllah, itu je yang saya buat. Walaupun saya doktor, tapi bila saya start dekat sini, saya buang. Kalau ada air dalam cawan, air coklat yang nak kotor, saya buang. Kan, kita start balik dengan zero. Kita nak bersihkan balik cawan tu. Saya turunkan balik saya punya ego. Tak apa, aku doktor, tapi aku tak tahu apa-apa pasal insurans ni. Apa yang orang bagi aku terima je. Nasihat apa aku ambil je. Kan, kalau rasa macam tak bagus, bukanlah tak bagus, benda tu betul, tapi kita rasa macam 50-50, nak percaya ke tak percaya. Kita kena percaya je. Sebab saya percaya Afiqah Zainuddin pun di-guide oleh Haji Osman. Dia pun ikut apa yang Haji Osman buat. So kalau saya tak ikut cara dia, macam mana saya nak dapatkan apa yang dia dapat? So kena percaya kan? Kena percaya. Alright? So Alhamdulillah, kalau tengok kat sini, saya punya, dulu saya memang nak ada kereta Audi. So dalam saya punya iPad dengan handphone pun ada Dreamboard pun ada kereta Audi kan. Tapi tiba-tiba manager kita beli kereta BMW. Kita pun beli juga BMW. So kita follow je. Saya buat bisnes ni bukanlah sebab nak kereta pun. Saya rasa ada juga macam saya memang tak tahu apa-apa pasal kereta. Just tahu BMW, Audi, Mercedes, tu je kan. Saya lebih kepada property. Kalau saya memang pasal property, memang Alhamdulillah boleh lah kan. Saya nak buat insurans pun sebab nak beli property, nak invest. Tapi daripada apa yang saya buat, saya follow, dan saya tahu ini adalah antara salah satu step-step untuk kita berjaya. So kita ikut je. Right? Dan Alhamdulillah, bagi saya kepuasan yang paling maksimum sekali, walaupun saya belum dapat bagi apa yang banyak lagi yang saya nak bagi, tapi sedikit demi sedikit. Jangan tunggu kita dah senang baru kita nak bagi. And this business is the best because kita boleh create kita punya income. Walaupun kita tak ada lagi duit tu, kita boleh bagi dulu, dan kita akan dapat balik rezeki yang Allah dah janjikan. Dan kita fikir kan, siapa yang ada mak ayah lagi? Sampai bila mak ayah kita ada dekat sini? Dengan apa yang kita buat sekarang, kalau tiba-tiba kan, tiba-tiba ditakdirkan dia orang dah tak ada ke, yang dah pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya kan, baru kita fikir, ya Allah, kenapa aku tak push? Kenapa aku tak buat betul-betul? Kenapa aku main-main? Kalau lah aku tahu mak ayah kita sampai sini je, kalau aku buat betul-betul, dah banyak dah aku boleh buat untuk diorang. Sempat diorang nak pergi haji, sempat diorang nak buat ni, nak buat tu. Mak ayah saya pun dah sakit kan, dah tak larang nak bekerja, terpaksa berhenti kerja.
Saya pun masih jauh lagi perjalanan. So saya kena cepat. Kita semua kena cepat. Sebab saya tak nak mak ayah saya tak sempat merasa apa yang saya nak bagi kat diorang, apa yang saya nak bakti kat diorang. Itulah kita punya kepuasan yang sebenar. Buat bukan untuk kita, tapi atas rasa tanggungjawab seorang anak, seorang ketua keluarga, seorang isteri, seorang suami, adik-beradik kita. Boleh ya semua? Boleh. Alright. Itu adalah slide terakhir saya. Saya harap Alisra Seremban akan sentiasa lebih maju jaya, akan sentiasa lebih bagus lagi dan dapat mencapai apa yang kita nak capai pada tahun ini. Oleh itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.